Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. So, Alhamdulillah, bila kita bercakap tentang heat stroke atau stroke haba ni, alright, apa yang perlu kita ketahui adalah begini. Apakah dia mekanisme? Saya nak cerita sikit mekanisme lah, kan, bagi anda semua faham sikit. So, sebenarnya badan kita ni, sistem badan kita ni Allah jadikan cukup sempurna. Dia ada, kalau apa nama tu, ada yang dipanggil sebagai heat regulation dalam badan kita. Badan kita akan sentiasa mencari titik keseimbangan, atau bahasa medikalnya homeostasis. Maksudnya kalau badan kita terlalu panas, badan kita akan cuba turunkan suhu. Kalau suhu terlalu rendah, dia akan cuba naikkan untuk mencapai titik keseimbangan, iaitu biasanya kalau suhu yang normal tu berada dalam lingkungan 37.5 darjah Celsius. Okey. So yang menariknya adalah ada satu bahagian di otak kita, bahagiannya dinamakan sebagai hypothalamus. Hypothalamus. So hypothalamus ni ada di otak kita ni adalah satu area, satu tempat di mana berlangsungnya fungsi untuk mengawal kita punya tahap dahaga. Bila kita dahaga, bahagian hypothalamus lah yang memainkan peranan. Dan bila kita lapar juga, hypothalamus jugalah bahagian yang memainkan peranan. Dan selain daripada itu juga, bahagian hypothalamus jugalah yang mengawal kita punya suhu body core temperature. Suhu core, kita panggil body core temperature. So, apa yang berlaku adalah begini. Oleh kerana badan kita akan sentiasa mencari keseimbangan, bila misalkan seorang itu, maksudnya badan kita terlalu terbeban atau terlalu overwhelm maksudnya tak dapat nak apa nama tu, tanggung lah dengan pekerjaannya, dengan sistem untuk mengawal suhu. Jadi apa yang berlaku adalah bila bahagian di hypothalamus itu mengalami overwhelm, tidak mampu untuk mengawal, jadi core temperature badan kita akan meningkat dengan sangat mendadak, sebab dah tak ada siapa yang nak kontrol. Okey, dan maka berlakulah satu keadaan namanya stroke haba atau heat stroke. Okey, heat stroke. Istilah lain daripada heat stroke ini atau stroke haba adalah heat exhaustion. Maksudnya badan kita ni diberi beban, ditekan dengan suhu yang terlalu tinggi. Okey, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan berlakunya dehidrasi atau dehydration. Jadi isunya adalah bila badan kita mengalami dehydration, apa yang berlaku sewaktu badan kita mengalami dehidrasi adalah air dalam badan kita tak cukup. Jadi badan kita ni mengandungi lebih kurang 70%. So badan kita ni adalah 70% consist of water. Sungguh banyak. So kalau tak cukup air, organ-organ, sel-sel dalam badan kita tak dapat berfungsi dengan baik dan dengan sempurna. Sebab tu air adalah essential, sangat-sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Okay? So bila berlaku heat stroke haba ni, alright, berlakunya dehydration. So badan kita akan bagi signal. So saya nak ajar anda, kalau misalkan anda mengalami atau kenal mungkin keluarga anda yang mengalami tanda-tanda awal sebelum berlakunya heat stroke, anda dah boleh kenal pasti dan perlu segera bawa ke hospital atau klinik berdekatan untuk rawatan lanjut oleh doktor. So nombor satu, alright, apabila berlakunya seseorang itu kalau nak kena stroke haba, maka heartbeatnya akan meningkat dengan mendadak. Maksudnya detak jantung rasa macam berdebar-debar, detak jantung meningkat dengan mendadak. Okay, nombor satu. Nombor dua, kemungkinan tanda-tanda awal daripada heat stroke adalah bila berlakunya apa? Seorang itu anda akan rasa terlalu letih dan lemah, lethargic, terlalu letih dan lemah. Dan di samping itu disusuli juga dengan gejala kram-kram otot, kejang-kejang otot, khususnya di otot abdomen, di perut. Itu tanda-tanda nak ke arah stroke haba. Dan mula rasa pening, mata kabur, seperti nak pengsan, rasa seperti nak pengsan. Dan anda boleh nampak dari sudut gejala luarannya, kulitnya pale atau pucat and clammy, seperti pucat dan mengeluarkan banyak peluh. Kita panggil pucat dan melekit lah, clammy. So perlu berhati-hati jika anda mengalami gejala tersebut, kerana mungkin gejala tanda-tanda awal badan nak beri signal bahawa nak ke arah stroke haba. Okey. Dan apabila berlakunya stroke haba, satu keadaan di mana suhu badan kita, core temperature kita melebihi 40 darjah Celsius. So suhu normal badan kita adalah 37.5.
bila berlakunya suhu 40 darjah Celsius, tinggilah kan, demam lah ya, tapi suhu ini bukan suhu di luaran, core temperature, dalaman dan apa yang berlaku jika berlangsung dengan lama boleh menyebabkan koma dan juga sawan. Itu yang kita risaukan. Dan selanjutnya apa yang berlaku boleh menyebabkan gagal jantung dan boleh berujung kepada kematian. Itu yang kita nak cuba elakkan. Okay? So anda perlu kenal pasti tanda-tandanya. Tetapi yang bagus tentang stroke harbor ni, alright, kerana kita jelas, kita tahu dengan pasti apakah penyebabnya. Sudah tentu penyebabnya adalah harbor lah, heat yang berlebihan. Bila kita dah kenal pasti, cara nak atasinya pun cukup mudah. Jadi saya nak ajar anda cara nak atasi. Sebelum kita pergi cara tu, saya nak jelaskan pada anda faktor risiko, golongan-golongan yang berisiko tinggi untuk terkena stroke harbor. Nombor satu, golongan yang rentan untuk terkena stroke harbor ini adalah golongan yang berusia lanjut dan yang berusia kurang dari 5 tahun dan yang berumur lebih dari 65 tahun. Usia rentan lah. Okay, so kena hati-hati kalau anda dalam kelompok ini, lebih 65 tahun dan bawah 5 tahun, anak-anak kita lah. Nombor dua, jika anda seorang yang obes, mengalami obesity, juga perlu berhati-hati kerana lebih mudah untuk terkena stroke harbor. Nombor tiga, okay, anda ada masalah jantung, jantung yang tidak, mungkin ada heart block ke, ada masalah irama jantung tidak 100% functioning, juga perlu berhati-hati ya. Lebih rentan, lebih tinggi risiko untuk terkena stroke harbor. Dan yang ada hypertension, ada darah tinggi, juga golongan termasuk yang rentan terkena stroke harbor. Dan ini penting sekiranya anda sedang mengambil obat-obatan, ada beberapa jenis obat yang boleh mengganggu fungsi cooling off badan kita. Kan saya sebut tadi di pusat hypothalamus. Jadi ada obat yang boleh mengganggu daerah tersebut. Kita panggil cooling off punya mekanisme. Nombor satu, ada ubat-ubatan antipsychotic dan anti-depression. Anda perlu hati-hati kalau anda seorang yang sedang mengamalkan ubat-ubat tersebut. Yang anti-depression dan juga anti-psychotic lah. Psikotik maksudnya yang ada masalah gangguan jiwa. Dan rupa-rupanya yang kalau anda sering mengamalkan antihistamin juga. Antihistamin ni contoh ubat-ubat sesama, perlu berhati-hati. Piriton ke dan sejenis dengannya. Perlu berhati-hati kerana ubat-ubat tersebut mengganggu fungsi regulation atau penstabilan suhu dalam badan. Okey? Ubat-ubat yang sesama semua tu perlu berhati-hati. Jangan ambil kalau tidak perlu. Okey? Dan ubat-ubat jenis beta blocker, maksudnya dari jenis ubat-ubat tekanan darah lah, mengawal blood pressure, juga perlu berhati-hati. Okey? So misalkan anda ada ambil banyak ubat, anda perlu berhati-hati ubat-ubat kategori yang saya sebut tadi. Okey? Bukan bermaksud anda akan kena, tetapi risikonya lebih tinggi. Alright. Itu adalah antara gejala. Dan yang terakhir adalah jika anda seseorang yang dalam aktiviti sehari-harinya sering terdedah dengan matahari, sering terdedah dengan harbor, heat. Okey? Kalau anda bekerja di outdoor ke kalau anda seorang atlet, yang selalu aktif, perlu berhati-hati sebab itu kalau seseorang atlet itu yang outdoor, mereka dah tahu dah sebenarnya, mereka akan banyak berpeluh, tapi mereka juga akan banyak minum air. Kan? Sebab mereka tahu, sebab bila badan dah keluarkan peluh, jadi kita perlu rehydrate balik, perlu ganti balik cecair yang keluar tersebut. Alright. So itu antara golongan yang berisiko, rentan. Now, bagaimana pula cara untuk anda tangani jika sekiranya anda sedang berdepan dengan seseorang yang kemungkinan kena heat stroke? Okay, nombor satu, anda kena pastikan anda kena relocate. Anda kena pastikan kalau anak anda main kat luar, berjemur lama sangat tu, panggil dia masuk. Nampak dia lain macam kan? Kena panggil dia masuk, pergi ke kawasan yang sejuk. Maksudnya dalam bilik beraircon ke, kena keluar daripada environment yang memberi harbor tersebut. Okay? So go to shady, maksudnya yang terlindung daripada paparan panas cahaya matahari. Okay, maksud bilik aircon. Nombor satu, relocate diri anak anda atau siapa pun. Nombor dua, anda kena cooling off, kena cool off. Cool off ni maksudnya kita fokus kita nak segera turunkan core temperature badan, suhu badan kita, suhu core badan kita. Caranya cooling off. Nombor satu, kalau anda di luar kan, yang paling terbaik dapat benamkan diri dalam bathtub lah.
Terus kalau anda pergi hospital, dia akan benamkan dalam air sejuk. Satu. Kalau tak ada bathtub tu, ada air pipe, sembur air pipe ke dalam, mandikan budak tu ke mandikan kawan anda, tak apa. Itu caranya. Asal ada air saja, curah air sebanyak-banyaknya, okey, untuk cooling off period, okey. Dan bila dah terbaik, bila dah sembuh dengan air tersebut, cari tempat yang boleh berendam air, atau mandi shower, okey. Now, bila dah masuk cool off, barulah anda pergi ke fasa nombor 3, iaitu rehydrate balik. Rehydrate maksudnya barulah beri minuman-minuman yang untuk menggantikan air yang hilang. Yang penting, air tersebut perlulah air yang bukan setakat cukup kuantiti, tapi baik kualitinya. Air yang terbaik adalah air electrolyte, iaitu kalau ikutkan air yang daripada alami adalah air kelapa. Air kelapa adalah energy drink yang terbaik sebenarnya, penuh dengan electrolyte, potassium, sodium, magnesium, lengkap sekali, klorid air kelapa. Kalau tak ada air kelapa, tak apa. Okey, apa yang anda boleh buat? Anda boleh beri saja air mineral. Okey, air mineral sudah cukup baik sebenarnya. Alright. Dan nak beri apa-apa saja, jus ke buah ke, boleh saja, untuk gantikan kembali air yang hilang. Fokus utama kita untuk mereka yang ada masalah, yang ada isu stroke haba ni adalah kita nak menurunkan core temperature dia, suhu dalam badan. So sebenarnya core temperature ni cara paling accurate untuk kita, doktor kalau hospital nak kenal pasti adalah melalui rectal. Sebab tu kalau pakai cek suhu kat dahi ke, kan, kat mulut ke, dia tak berapa accurate. Dia kena masuk ikut anus, rectal lah, rectum. Itu yang menunjukkan paling accurate. Okay? So kalau di hospital atau klinik, doktor biasanya akan cek core temperature dengan rectal. Now, kemudian apa dia buat? Antara cara-cara dia, doktor akan cek warna urine test. Sebab warna mereka yang ada masalah heat stroke juga akan berubah warna air kencingnya. Okay, sebab heat stroke boleh mengganggu fungsi buah pinggang, ya. Sebab buah pinggang memerlukan air, tak cukup air, memang ada masalah lah. Okey, dan biasanya di hospital, doktor di sana akan cek darah juga, blood test, untuk cek electrolyte, sama ada berlakunya electrolyte imbalance. Dia akan cek magnesium, dia akan cek sodium, potassium, dan selainnya, untuk seimbangkan balik. Alright? So sangat penting anda segera bawa ke hospital untuk ditangani oleh doktor. Okey? Tapi sebelum itu, anda boleh lakukan seperti yang saya sebut. Kena relocate tempat yang tidak panas, cool off, mandikan dia, dan rehydrate, bagi dia air. Alright? Sebenarnya simple step. Yang menjadi isunya adalah begini. Budak-budak ni, anak kita, kalau kita tak pantau, so sangat penting kalau ada anak yang aktif bermain di luar, anda kena pastikan, anda kena bekalkan mereka dengan air yang mencukupi sebenarnya. Kalau mereka nak main kat luar lah, kena sering ingatkan. Sebab kadang-kadang budak-budak ni, dia terlalu seronok main, dia tak sedar pun. Dia tak minum dah berapa jam, dia main je sampailah satu tahap badan dia dah terlalu kering, tak cukup air. Jadi sangat penting anda memantau anak anda dengan sangat baik, dengan teliti, untuk mengelakkan daripada berlakunya stroke haba ni. Okey. Now, selain daripada itu, yang penting adalah begini. Okey. Jumlah asupan air yang diperlukan oleh badan kita dalam waktu 24 jam ada formulanya. Formulanya adalah berat badan kali 30. So misalkan berat badan anda 70 kg, kita kali 30 dapat dalam 2100 ml. Kita convert kepada liter, jadi 2.1 liter, 2 liter lah. Kalau berat anda 70 kg, plus minus, alright, 2 liter. Okey, dan apa yang anda boleh buat? Anda kena pastikan, sebab sekarang ni tengah musim kan, musim panas, 30 minit sebelum beraktiviti, nak main futsal ke, nak main badminton ke, 30 minit anda minum dulu 2 cup air, 2 gelas air. Satu gelas dalam 200 ml hingga 250, lebih kurang 500 ml lah, 30 minit sebelum anda bersukan atau bersenam. Sangat penting. Setelah anda selesai bersenam, caranya anda perlu cuba ambil 1 gelas air setiap 20 minit. Maksudnya kita nak rehydrate balik, kita nak masukkan balik air yang hilang melalui peluh. Alright? Sewaktu anda bersukan juga, pastikan anda pakai pakaian yang sesuai. Maksudnya loose, jangan terlalu ketat, loose, dan lightweight, yang ringan, sebab kalau pakaian yang terlalu ketat, dia punya jenis material pun jenis yang panas, lebih mudah haba itu terperangkap dan menyebabkan badan anda lebih panas. So pakai yang lightweight,
cotton ke yang loose lah, tidak terlalu ketat. Dan sangat penting bahawa anda kalau bersenam tu jangan, kalau boleh, push too hard. Maksudnya know your limit. Janganlah terlalu cuba nak all out main futsal ke main apa sehingga anda mengabaikan anda punya kesihatan. Mainlah berpada-pada dan tengok kondisi sama ada anda sihat atau tidak. Okay? In general, secara umum, insyaAllah kalau anda dapat jaga yang saya sebut tadi tu, anda akan, insyaAllah tidak akan terkena stroke haba. Okay? Dan kerana ianya satu keadaan penyakit yang sebenarnya boleh dielakkan, tapi yang menjadi masalah ialah anak-anak kita lah yang kita tak pantau. So sebelum mereka bersukan, bersenam, sampaikan pesanan kepada mereka, ingatkan anak-anak anda supaya berjaga-jaga. Okay? Bekalkan air ke